Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini insya-Allah kita akan baca dari ayat, kita ulang baliklah dari ayat yang 45. Sebab semalam kita habis ayat 45, dia ada kaitan dengan ayat 46. So kita ambil balik daripada ayat 45 dari surah Al-Anfal. Baik. Jadi untuk bacaan kita ambil 45, nanti kita sambung dengan tafsirannya sekali insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sekali lagi kita ucap syukur, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik raja segala raja, penguasa di atas segala yang berkuasa, pencipta yang tidak ada yang sesuatu pun sebanding dengannya. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda,
para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alangkah perlunya kita kepada petunjuk Al-Quran. Kerana setiap isu yang berlaku dalam hidup kita ada jawapannya dalam Al-Quran. Ada jawapannya dalam Al-Quran. Dan apabila kita kata setiap sesuatu ada jawapannya dalam Quran, dia merangkumi perkara yang kecil, apatah lagi perkara yang besar. Kalau dalam perkara agama ni, benda yang orang tak fikir pun Nabi ajar, apatah lagi benda besar yang orang fikir. Apa benda yang orang tak fikir? Nak masuk tandas. Nak masuk tandas ni tak ada mikir dah. Kita kalau nak masuk tandas, tanya sakit perut tu, nah, tak ada orang tegur pun tak nak cakap dah. Cepat-cepat pergi. Redah je. Padahal situasi tu kadang-kadang orang tak fikir pun. Nak redah je. Dalam keadaan nak redah tu, Nabi ajar masuk tandas kaki kiri. Nah, kadang-kadang kita nak masuk rumah tak ada fikir-fikir pun. Masuk rumah kat, buka pintu, masuk. Tapi Nabi ajar nak masuk, baca bismillah. Baca doa. Pakai selipar, seringan-ringan benda ibadat. Pakai selipar. Orang tak terlitah pun. Ikutlah nak pakai kaki kanan mana dulu, kiri dulu, kaki kanan dulu, sama je. Benda manusia tak fikir pun. Tapi Nabi ajar. Bila kamu nak pakai selipar, pakai kasut, pakailah kanan dulu. Bila nak buka, bukalah kurung. Sama ada, bukalah kiri dulu. Kalau sama ada kamu pakai dua-dua belah, ataupun kamu buka dua-dua belah. Nabi ajar. Kalau masuk tandas, masuk rumah, pakai selipar, sekecil-kecil, apatah lagi pada benda-benda yang besar, yang melibatkan urusan umat seluruhnya. Itulah dia yang kita sebut dalam soal kepimpinan, dalam soal jihad, dalam soal bagaimana kita bergerak dalam satu saf. Bila bercakap dengan soal jihad, perjuangan menentang orang-orang kafir, isu besar. Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh, maka tetaplah kamu teguh menghadapinya. Dan sebutlah serta ingatilah Allah dengan doa banyak-banyak. Mana masa tu kerja kita zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah sebut semalam. Dan sebab tu kalau kita tengok orang-orang betul-betul mujahidin lah kita kata, mereka ni sambil jihad sibuk dengan Quran. Ada masa dia dengan Quran. Rupa-rupanya itu adalah jalan mereka untuk menang. Tak pernah tengok tak? Kita tengok gambar video. Kadang-kadang orang-orang mujahidin lah. Mereka ni sambil perang, waktu terluang baca Quran. Sahabat-sahabat dulu pun kalau perang, waktu ruang, masa rehat, baca Quran. Qiyamul lail. Kita ni hak tak perang pun rebah dah. Ya. Wadhkurullaha kathiran. Dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Baik. Nabi SAW dalam hadis ada menyatakan perkara yang sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abdullah bin Abi Aufa, dari Rasulullah SAW, bahawa satu ketika Nabi sedang menunggu hari-hari nak bertemu musuh. Sedang menunggu hari nak berlakunya pertempuran.
Nabi SAW kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu berharap bertemu musuh. Maknanya kalau boleh janganlah perang. Bahasa gitu. Kalau boleh janganlah bertemu musuh. Maknanya Islam ni bukan sengaja nak cari musuh. Bukan sengaja nak cari musuh. Kalau benda boleh selesai tanpa perang, itu lebih baik. Maknanya kalau kita pergi dakwah, orang tu terima, kalaupun dia tak terima, dia sama ada pertama dia masuk Islam. Bila masuk Islam, dia terima tentera Islam, para pendakwah ni diterima masuk untuk mengajarkan mereka Islam. Option yang kedua, kalau sama ada dia tak nak masuk Islam pun, tapi dia tidak lawan agama Islam. Dalam masa yang sama, dia kena bayar jizyah. Jizyah ni maknanya, ataupun al-fai. Jizyah dan fai ni bayaran ufti lah, perlindungan kepada negara Islam. Di saat itu orang Islam tidak akan memeranginya dan akan melindungi mereka kerana ada perjanjian dengan. Yang ketiga, option yang ketiga, masuk Islam pun tak nak, tunduk kepada negara Islam pun tak nak. Option yang ketiga, perang. Maknanya, kenapa kena jadi begitu? Oh lah, tak aci lah gitu. Dan seolah-olah kalau orang ni, kalau dia fikir neraca dia adalah keadilan mengikut kacamata manusia, maka dia akan tengok perbuatan tersebut macam tak betul lah. Tapi sebenarnya orang kafir pun buat benda yang sama. Tapi kalau dia melihat kacamata agama, sesungguhnya orang kafir tidak berhak untuk menyekat agama Allah Azza wa Jalla daripada disebarkan. Kerana apa? Kerana bumi ni milik Allah. Tak? Bumi ni milik Allah. Jadi kalau kenapa Islam Allah izinkan untuk pergi menyebarkan dakwah sampai kepada kalau mereka tak nak, maka perangilah mereka. Kenapa? Kerana bumi ni hak Allah. Mereka tidak berhak sedikit pun seandainya mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Seandainya mereka tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bukan nak kepada harta mereka, nak kepada tanah mereka, tidak. Tapi sebaliknya, jihad adalah untuk menyampaikan agama Allah, supaya mereka beriman kepada Allah, supaya mereka taat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak menghalang orang daripada menyampaikan risalah Allah. Jadi kalau dia boleh terima Islam sebelum option yang ketiga, dua option pertama, maka itu lebih baik. Sebab Nabi SAW kata, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu musuh. Okay? Sebab kalau dah bertemu musuh ni, seperti mana kata Balqis bila mereka musyarak nak lawan Nabi Sulaiman. Ingat tak? Bila berlaku perang, maka akan berlakulah kebinasaan. Kalau boleh tak nak, batu Balqis pun hantar hadiah kepada Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman kata, aku tak nak terima hadiah. Tunggulah tentera akan datang. Jadi ataupun bila lagu tu Balqis nak datang sendiri jumpa Nabi Sulaiman. Lepas tak terima hadiah tu, Balqis datang sendiri nak jumpa Nabi Sulaiman. Di saat itulah Nabi Sulaiman minta bawa singgasana dan sebagainya. Akhirnya Balqis pun masuk Islam. Maknanya apa? Dakwah tu nombor satu, bukan nak perang. Islam kalau boleh tak perang, itu lebih baik.
itu lebih baik. Malah kalau kita kata peperangan, kalau tanpa menumpahkan darah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Peperangan yang tidak menumpahkan darah. Kalau kita lah ni, kalau nak buat perjanjian, buat gitu, buat gini, delegasi tu, gitu, macam-macam. Yang penting, asas nombor satu, agama Allah mesti ditegakkan. Kita lah ni tak mikir dah bab tu. Kita mikir bab humanity, alam sejagat, hak asasi manusia, kebebasan. Tak mikir dah pasal agama nombor satu dah. Dia mikir tentang tu, dia panggil pemikiran liberal, pluralisme, semua agama ni sama. Ada yang etis, tak ada agama. Pasal apa? Mereka kalau boleh nak lari daripada neraca agama. Islam, kita sebagai hamba ni sebenarnya tak boleh lari daripada neraca Allah. Apa yang Allah suka, itulah patut kita suka. Apa yang Allah benci, itulah yang patut kita benci. Kita tak defend apa yang kita suka dan apa yang kita benci. Sebaliknya kita nak defend apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Baik. Lalu Nabi SAW kata, Ya ayuhan nas la tatamannau liqa'al adu was'alullahal afiyah. Jangan kamu bercita-cita nak bertemu musuh. Mintalah dengan Allah kesejahteraan, afiat. Kita ni kadang-kadang mikir, orang tak pernah rasa ni, dia kata kita asal parai dalam ni. Tunggu masa dan ketika je. Berlaku sekali lagi 13 Mei, habis kita keluar. Jangan cakap macam tu. Jangan bercita-cita untuk berlaku perang. Aman ni satu nikmat. Kita dah sebut dah belum ni. Keamanan adalah satu nikmat. Kita alhamdulillah tidak diuji hidup di zaman Islam ditindas dengan orang panggil diratah. Bila Islam diratah? Bila mula jatuhnya khilafah. Tengok keadaan umat macam mana masa tu. Atau sebelum daripada jatuh khilafah Uthmaniyah tu, sudah pun berlakunya penjajahan perang salib. Tapi selepas jatuh khilafah, yang tu memang habis. Dia bantai. Apa berlaku di Afrika? Afrika dulu negara Islam. Datang Perancis, habis. Dia bunuh, dia rogoh, dia rompak. Cuba bayang kalau hidup zaman tu. Kita tak tahu bagaimana keadaan kita. Hal tu di Afrika. Dekat kita, tak ada sejarah yang boleh menceritakan. Zaman 1511 tu Portugis masuk, berapa jumlah kematian yang berlaku kepada orang-orang di Melaka masa tu. Zaman perang Patani dengan Siam. Zaman perang Kerajaan Linggo dengan Siam. Zaman Portugis masuk, zaman komunis. Allahu Akbar. Jangan minta nak perang, jangan. Sebaliknya kita minta kepada Allah al-afiyah. Nabi kata, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita bertemu musuh, was'alullahal afiyah. Sebaliknya mintalah dengan Allah kesejahteraan. Mujurnya alhamdulillah kita hidup di zaman kita lalan. Dalam masa yang sama, ajarlah diri untuk bersyukur. Hak kita bimbang, hak terlalu sejahtera ni siapa tak mikir. Budak-budak zaman lah ni, dia tak fikir tentang susah. Dia tak erti susah langsung. Ni zaman lah ni. Waktu kita nak suruh budak-budak susah ni, kena create pula. Nak create. Kena create supaya dia rasa susah. Betul tak? Benda ada, kita sengaja tak bagi, nak suruh dia rasa susah. Zaman dulu, kita memang automatik susah.
Kena cari, kena bercita-cita untuk jadi senang. Sampai kalau cikgu tanya, apa cita-cita awak? Saya cita-cita gini-gini. Pasal dia membina impian. Sebab dia sudah duduk dalam kesusahan. Tanya budak-budak lah ni, apa cita-cita dia? Tak ada cita-cita. Tak ada. Siapa budak kata, Abi, kena ada cita-cita ke kita? Sebab apa? Sebab dia dah ada belakang. Telefon ada satu seorang lah ni budak-budak. Makan cukup. Nak mau order Grab food ya. Food Panda nak makan. Susu tak pernah putus. Hak budak-budak zaman ni lah ada juga hak susah, tapi kita bercakap tentang majority, keadaan umumnya. Kalau pun ada susah, tapi tak boleh nak banding susahnya zaman dulu. Zaman dulu. Siapa lah ni kain lampin pun tak kena. Dia celak-celak mata pampers lah. Dia tak erti macam mana orang dulu basuh kain lampin. Tak erti. Sampai satu tahap dia, lah ni tak erti, nak masak pun tak erti. Nak masak pun tak erti. Orang zaman dulu, budak 10 tahun masak nasi dah. Betul tak? Budak 10 tahun masak nasi. Saya lagi lah, saya duduk pertengahan. Dia panggil generasi apa ni? Y. Generasi Y kan? Kalau peringkat ayah-ayah kita orang Fadil ni, peringkat atas lagilah. Kita zaman dulu, generasi Y ni pun berasa tidaklah terlalu susah, tapi tidak terlalu senang. Hak ni generasi hak baiklah, baguslah. Kita tak puji generasi kita, tapi gitulah dia. Tak nak kata susah sangat pun tidak. Nak kata senang sangat pun tidak. Retilah dulu, nak panjat pokok pun reti, nak pegang cangkul pun reti, nak pegang parang pun reti, nak nanak nasi pun reti. Alhamdulillah lah. Kena generasi berapa lah ni? Z dah. Alpha dah lah ni. Tak reti lah saya. X, Y, Z dah. Z dah habis dah. Z tahun 2000. Ni 2020 dah ni. Senang sangat. Kena create susah tu. Pasal apa? Kena buat camp. Nak suruh rasa dia susah. Tak bagi makan seminggu. Padahal ada rumah makan semua. Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah yang bagi nikmat kepada kita. Tapi jangan kita minta nikmat tu hilang. Allah boleh hilangkan kenikmatan. Nanti kita akan baca sampai satu ayat. Allah tidak akan ubah nikmat ini sehinggalah mereka mengubahnya sendiri. Macam mana mereka ubah? Dengan kekufuran mereka kepada Allah. Tapi hadis Nabi suruh kita minta kesejahteraan. Walaupun kita cerita perang ni semangat, tapi kalau boleh janganlah perang. Janganlah perang. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tiba-tiba berlaku perang, bertembung dengan musuh, fasbiru, sabarlah, tetaplah kamu. Sebab tu ayat ni, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Suruh tetap. Du'alamu annal jannata tahta dhilalis suyuf. Dan Nabi kata, ketahuilah bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang-pedang. Mana Nabi kata, kalau pun berlaku tu, bersabarlah, bertahan, kerana syurga menantimu. Dan Nabi SAW kemudian bangun minta doa kepada Allah. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini kita baca biasa doa kunut nazilah pun baca doa ni lah. Yang maknanya Nabi senantiasa doa kepada Allah andai berlakunya perang, banyak doa. Ini relate dengan ayat yang kita baca tadi. Kemudian ayat yang
36. Baru nak masuk ayat hari ni. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Okay. Wa ati'ullaha wa rasulahu. Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u. Jangan kamu berbantah-bantah. Fatafshalu. Kalau tidak kamu akan lemah. Wa tadhhaba rihukum. Dan hilang kekuatan kamu. Ini ayat antara cara dan kaedah dalam kita menghadapi musuh adalah jangan berpecah, jangan berbantah. Tapi nak berpecah dan tak nak berbantah ni biasanya kena ada sesuatu yang menyatukan. Kita ni mesti ada benda baru kita bersatu. Kalau tidak, tak ada, pecah. Kalau geng-geng Kelantan jumpa dekat KL, satulah kau. Set kita jangan pecah, dia kata. Set kita jangan pecah. Pasal apa? Cakap sikit bang budu, bunyi budu sikit. Demo Kelantan. Demo Kelantan. Set kita jangan pecah set kita. Maknanya dia bersatu di atas asabiyahnya. Asabiyah kita panggil. Di ke apa? Kumpulan dia. Jumpa orang Kedah, keluar hang. Keluar lalulah selang dia, utara dia tu. Nah. Hang nak pergi mana lah, hang asal mana, keluar habis lah. Nah, belah utara di geng dia. Belah Kelantan geng dia. Jumpa geng-geng apa Johor, Johor. Ada benda yang menyatukan. Semua ni orang Malaysia tiba-tiba berlaku ada bola sepak. Bola sepak pun menyatukan mereka. Maknanya kita ni ada sesuatu yang menyatukan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Okeylah, memang kita nak, tapi nak berpakat di atas apa? Allah Ta'ala sebut di awal wa ati'ullaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasul, wala tanaza'u. Maknanya kalau kamu tak nak berbantah dan berpecah, bersatulah dalam ketaatan kepada Allah. Orang Islam bersatu dia dalam ketaatan kepada Allah. Sebab kalau selain daripada taat Allah dan Rasul, memang akan wujud bantah-membantah. Walaupun kita sebut tadi set kita jangan pecah Kelantan, tapi kalau bertemu dengan Kedah main bola atau bertemu dengan Terengganu, bakabah. Bakabah tu. Maknanya apa? Bersatu tapi kerana asabiyahnya. Bila bertembung dengan kumpulan lain, dia akan wujudlah perpecahan. Tak? Lah ni alhamdulillah contohnya kita. Dulu tengah pecah. Orang panggil parti politik. Itu pecah sini. Orang tu pun tubuh parti baru, pecah lagi. Kita orang Islam saja, orang Melayu saja, ada berapa parti? UMNO, PAS, PKR. Orang ni sebut nama parti tu hari ni. Tak apa. Kita nak suruh bersatu ni. Kita bukan nak suruh pecah. Nama pun parti. Parti ni orang panggil. Parti ni part lah. Bahagian. Satu bahagian dari banyak bahagian. Nama dia pun parti. Ni parti maknanya bahagian ni. Tujuan dia pun untuk memecahkan. Nama pun parti dah. PAS, UMNO. Kemudian dulu dua-dua ni. Dulu ada Berjasa. Lepas pada tu keluar pula PKR. Lepas tu keluar pula pecah UMNO, keluar sulu semangat 46. Lepas tu habis 46 gabung balik dengan UMNO, pecah pula. PKR keluar daripada UMNO. Lepas tu Amanah keluar lagi. Lepas tu datang pula Bersatu.
Kemudian datang pula pejuang. Allahu Akbar. Sampai bila? Tak tahu bila. Padahal ada tak benda yang boleh menyatukan kita? Ada. Agama kita. Bersatulah di atas agama. Kalau semua orang tengok dengan kacamata agama, dia orang Islam, saudaraku. Dia orang Islam, saudaraku. Hanya orang Islam, saudaraku. Tak ada sebab untuk dia berpecah. Tu pun alhamdulillah, kita ni dalam berpecahnya kita dengan politik, masih ada sesuatu yang menyatukan. Iaitu kita ada yang di Pertuan Agong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak berlaku huru-hara seperti mana yang saya sebut dah selama ni. Negara-negara yang pure demokrasi, yang tak ada sesuatu yang menyatukan mereka. Paling-paling kalau mereka dia ada konstitusi dia lah. Dia panggil apa? National Declaration ke apa dia panggil. Itulah yang menyatukan mereka. Tapi kita lebih mulia daripada tu. Kita ada Al-Quran, kita ada hadis, kita ada agama, dan agama kita suruh kita bersatu. Dalam masa yang sama, alhamdulillah, walaupun kita ni ada raja yang banyak, tetapi majlis raja-raja bersetuju untuk melantik satu orang agung dalam banyak-banyak raja, sehingga menyebabkan suara pemerintahan tu bersatu di atas satu suara. Itu nikmat sebenarnya, nikmat. Nikmat yang orang tak nampak. Orang duk nampak, oh kita kena hidup di atas sistem demokrasi, tulis pure demokrasi. Demokrasi ni mula zaman bila? Baru je. Zaman Islam dulu maju hebat. Bukan berada di atas dasar demokrasi pun. Pasal apa? Pasal isu parti tadilah. Tukar 5 tahun, tukar orang ni pula. Dia pun runtuh orang buat dasar baru pula. Ingat mudah ke nak tukar dasar? Tengok menteri buat dengan Kementerian Pendidikan. Anak-anak kita jadi apa? Kejap tukar silibus tu, kejap tukar silibus ni, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Tukar bahasa Inggeris balik. Buang silibus tu, buang silibus ni, tambah lagi. Pening pala habis. Budak-budak mengaji bengong. Pasal apa? Sebab kerak sangat. Tak usah kata hak silibus tu. Kalau Quran, kita ni ngapa Quran? Ngapa Quran? Tukar ustaz. Quran tetap sama, silibus sama, tapi tukar ustaz. Satu tahun, 3 orang ustaz berhenti. 3 orang ustaz baru masuk. Budak jadi gapo? Tu tahap silibus Quran dah tu. Bukan ngaji benda lain. Nikmatnya kita ni bersatu di atas sesuatu. Okey? Ini sebab tu saya kata jangan minta untuk Nabi SAW sebut la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu minta bercita-cita nak berlakunya musuh. Kalau kita berlaku perang, berlaku duk seronok, duk tunjuk gambar dalam parlimen tu baling kursi. Nak ke lagu tu jadi? Kita pun tak nak. Duk tunjuk gambar orang tu buat demonstrasi. Kita nak ke lagu tu? Kita pun tak nak. Jadi sebab tu doalah kepada Allah. Yang boleh menyatukan kita hari ini tidak lain dan tidak bukan kembali kepada Allah dan Rasul. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa ati'ullah wa rasulahu wa la tanaza'u. Ta'alah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu berbantah-bantah. Sebab apa? Kalau kamu berbantah-bantah, fatafshalu, kamu akan lemah, wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kamu. Wasbiru, dan sabarlah. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Okey? Musuh tengok ya kita. Dia pun tengok ya. Kalau tidak kerana bantuan Allah, memang syaitan ni licik
memporak-porandakan. Syaitan ni licik, dia memang nak suruh kita pecah. Memang. Kita akan baca hari ni cerita macam mana syaitan menyamar. Jadi tentera nak berperang bersama orang kafir. Ayat Allah Subhanahu wa taala kata, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah." Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negerinya dengan berlagak sombong. Allah Ta'ala suruh taat kepada Allah. Sebaliknya, jangan jadi seperti orang-orang yang keluar daripada negerinya dalam keadaan sombong. Siapa dia ni? Orang musyrikin lah. Wari'a'an nas, dan dalam keadaan menunjuk-nunjuk kekuatan mereka kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, serta mereka pula menghalang manusia dari jalan Allah. Dan ingatlah Allah Maha meliputi pengetahuannya akan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut, wa idz zayyana lahumus syaitan. Okey? Dan ingatlah ketika mana syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan. Wa qala la ghaliba lakumul yaum, dan menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tiada siapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu. Wa inni jarul lakum, sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua pihak, angkatan tentera Islam dan kafir musyrik, masing-masing saling berdepan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat berat azab siksanya. Ada cerita ni sebalik ni, ayat ni. Ada cerita. Cerita ni ialah cerita berlaku pada perang Badar. Di mana apabila orang-orang kafir, orang kafir musyrikin, dia mempersiapkan kumpulan tentera dia ni nak pergi ke Badar. Dalam perjalanan mereka atau dalam persiapan mereka, datanglah seorang lelaki dalam rupa Suraqah bin Malik. Dia menyamar jadi rupa Suraqah bin Malik. Dan dia sebenarnya adalah syaitan. Syaitan datang dalam rupa Suraqah bin Malik, ketua Bani Mudlij. Sayyidu Bani Mudlij, kabiru tilkan nahiyah, seorang yang terhormat di kawasan tersebut. Jadi Suraqah bin Malik ni ketua kabilah, orang yang dihormati, berpengaruh. Syaitan datang dalam rupa dia. Kemudian bersama syaitan ada tentera-tentera dia. Dia kata, kami nak bergabung dengan kamu. Jadi wa inni jarul lakum, dia kata kami akan melindungi kamu. Jadi bergabunglah tentera syaitan dengan tentera musyrikin. Ini berlaku realiti, betul. Syaitan datang, dia nak tolong orang kafir mengalahkan orang Islam. Jangan fikir kerja buat orang musuh Islam hari ni dia bersendirian. Tak. Dia bukan bersendirian. Ada backup dia. Backup yang pertama yang zahir. Mungkin musuh-musuh Islam yang lain. Contohnya gerakan LGBT. Jangan fikir dia saja sini. Dia ada backup international punya gerakan. Kristianisasi, evangelis. Jangan ingat dia sini ni sama macam kita. Kita ni dakwah masing-masing. Nah, tapi dia
Dia punya sistem backup dia international. Backup lagi dengan bisnes, evangelis, pendakwah Kristian. Ada perniagaan yang multi-national. Bilion-bilion punya keuntungan dan disalurkan untuk gerakan dakwah Kristian. Dia ada backup yang kuat. Macam mana gerakan-gerakan liberal, golongan liberal, orang-orang yang tak nak kepada agama, dia ada backup dia. Satu pertama yang zahir, yang kedua yang tersembunyi adalah syaitan. Syaitan duk bagi semangat kat dia, oh gini wa izayyana lahumus syaitan. Syaitan ni menghiaskan bagi mereka. Itu kerja dia. Sampai perang Badar, syaitan datang dalam rupa manusia, bawa tentera dia, kata kepada orang kafir, kami nak bergabung dengan kamu, kami nak tolong kamu. Dan realitinya, mereka memang menyertai kumpulan musyrikin. Realitinya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata apa? Jaa iblisu yauma badrin fi jundin minasyayatin ma'ahu rayatuhu. Telah datang iblis pada hari Badar, pada perang Badar, dengan tenteranya dari syaitan. Iblis datang dengan tentera syaitan dia. Ma'ahu rayatuhu, bawa panji dia. Fi surati rajulin min Bani Mudlij, fi surati Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia datang dalam rupa seorang lelaki dari Bani Mudlij, iaitulah Suraqah bin Malik. Faqala syaitanu lil musyrikin, syaitan pun kata kepada musyrikin, la ghaliba lakumul yaum, hari ini tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Itu cerita di ayat ni. Syaitan kata kepada orang kafir, hari ini tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Sebab kamu kuat, kami akan bantu pula kamu. Wa inni jarul lakum, aku akan melindungi kamu. Falamma staffan nas, apabila manusia sudah pun bertemu, falamma tara'atil fi'atani, apabila kedua-dua tu saling lihat melihat, makna bertembung. Maknanya ni barisan kafir, ni barisan Islam. Bila berdepan, falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi, syaitan berundur ke belakang. Dia pun berundur belakang. Naqasa ala aqibaihi wa qala inni bari'un minkum, lalu dia berkata, aku berlepas diri dari kamu. Makna berlepas diri daripada siapa? Daripada orang musyrikin. Tak nak bergabung, lari bertampiaran, lari. Tengah bertemu dengan orang Islam, tiba-tiba kumpulan hak mari tadi bergabung bawa panji, lari bertempiaran. Sehingga disebut ada seorang kafir masa tu, tentera musyrikin, pegang tangan pok-pok dia. Kenapa lari ni? Jangan lari. Pegang tangan ni. Intaza'a yadahu, tarik tangan dia dan lari bertempiaran. Tarik tangan, lari. Wa huwa wa syi'atihi, dia dan kumpulannya lari. Faqala ar-rajul, maka seorang tu tanya, ya Suraqah, wahai Suraqah. Dia panggil Suraqah lah sebab muka Suraqah. Ya Suraqah, ataz'amu annaka lana jarun, bukankah kamu ngata kamu melindungi kami? Faqala, dia pun kata, hak orang tak dikata, inni ara ma la tarawna, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Sebenarnya dia nampak apa? Dia nampak tentera malaikat. Dia nampak tentera malaikat, dia lari. Syaitan ni dia nampak
Dia kata inni ara ma la tarawna. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Dia nampak tentera malaikat. Bila bertemu tu, disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mula-mula tu Nabi tabur. Saat Nabi tabur tu kan, Nabi tabur pasir lepas Nabi keluar, kemudian turunlah tentera malaikat. Wa aqbala Jibril alaihi salam ila iblis. Dan masa tu Jibril datang, kemudian Jibril tuju ke iblis. Bila Jibril tengok iblis tengok Jibril turun, yang tu dia pun lari bertempiaran. Dia kata inni ara ma la tarawna. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Inni akhafullah. Aku takut pada Allah. Takut, reti dia takut. Sombong dia pun dia reti takut. Cuma masalahnya dia kerana kesombongan dia telah menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Dia tahu takut dia pun, cuma takut dia tu tak serupa takut orang beriman lah. Ni. Sebab rububiyah ni orang tahu belaka. Rububiyah ni iblis pun dia tahu rububiyah, maknanya ketuhanan Allah sebagai pencipta, penguasa. Cuma masalahnya dia tak nak tunduk kepada Allah. Itu masalah syaitan. Jadi bila kita kata, iblis pun takut kepada Tuhan juga. Wajar, sebab dia pun kenal Allah. Cuma masalahnya dia tak sembah Allah. Dia tak nak taat kepada Allah. Sama seperti orang musyrikin pun. Dia kenal Allah sebagai Tuhan. Cuma dia tidak mentauhidkan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang musyrik ni tidaklah mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Maknanya dia kenal Allah, dalam masa yang sama dia mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Makna dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan memang dia takut ke Tuhan. Cuma takut dia tu tak sama dengan takut kita orang beriman. Orang musyrikin tahu rububiyah Allah, tapi cara mereka menerima rububiyah tak sama dengan kita menerima. Kita terima tanpa kesyirikan. Dia terima, masih lagi dia kata adanya bintang. Nah, kita tu hujan sebab bintang tu, sebab bintang ni. Masih lagi dia pergi ke pokok, dia percaya pokok tu ada kuasa. Zatu anwat, boleh ikat-ikat tali pokok, minta hajat dengan pokok tu. Dia beriman, dia tahu Allah tu Tuhan, tapi dia mensyirikkan Allah. Tak sama iman ataupun tahunya, percaya mereka kepada rububiyah Allah dengan percaya kita kepada rububiyah Allah. Kita percaya rububiyah, kita mentauhidkan Allah, kemudian kita menyembah Allah satu-satunya yang memiliki ketuhanan, yang merupakan Tuhan yang sebenar. Adapun orang musyrik tidak. Syaitan pun lagu tu juga. Dia takut kepada Allah, tapi takut dia tak serupa takut orang beriman. Dia kata ya inni akhafullah. Sebab apa dia takut kepada Allah? Wallahu syadidul iqab. Okay? Kerana Allah tu sangat berat, sangat pedih pembalasannya. Okay? Itulah kisah di sebalik ayat ni. Rupa-rupanya syaitan ni dah. Kalau tak kerana malaikat ada tu, dia bantai dah. Kalau tak ada, kerana malaikat ada tu, tapi Allah ni dia bantu. Tengok bagaimana dia datang sejak daripada Nabi mula-mula nak dibunuh. Musyarak, kita sebut Nabi musyarak tu. Dia masuk campur dah masa tu. Seorang daripada dengan rupa daripada lelaki tua datang daripada Najd. Siapa ni? Aku daripada Najd. Mana boleh masuk? Aku harap kamu bagi peluang pendapat aku. Takut kamu tak boleh terima pendapat aku rugi. Bagi musyarak. Orang bagi suruh Nabi ni ditangkap, penjara. Tak boleh. Nanti dia kumpul pengaruh dia dalam penjara. Lepas tu tutup bela keluarga, kamu nak ke mana? Tak boleh. Aku tak terima. Dia pula bagi pandangan. Kalau gitu kita halau dia keluar. Kita berlepas diri, tak payah fikir dah kat dia. Mana boleh.
Dia kalau pergi keluar, kumpul pengaruh dekat luar sana, datang serang kamu pula, susah kamu. Habis itu, Abu Jahal kata, kita kumpulkan 12 orang, kemudian setiap kabilah tu wakil, kita bunuh Muhammad. Ini pandangan baru betul. Orang tua punya celaka je iblis ni. Boleh kita sebut celaka, memang layak bukan cakap celakanya. Laknatullahi alaih. Iblis laknatullah. Tapi dalam perang Badar, dia datang juga, yang mengalahkan mereka adalah malaikat. Jadi belum berlaku perang, dia dah lari dah, bertempiaran lari. Sebab tu kita ni kena senantiasa berlindung dengan Allah daripada gangguan iblis. Kena baca semua a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikir petang kita baca a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir pagi dan petang kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita baca ayat perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita baca ayat-ayat berlindung dengan Allah daripada gangguan iblis. Nak masuk rumah pun kita minta berlindung dengan iblis. Nak makan kita baca bismillah, Allah lindungi kita daripada iblis. Tidak ada yang boleh menyelamatkan kita daripada gangguan mereka melainkan dengan izin Allah ataupun dengan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak dia datang kat kita ni, biar lari seperti mana larinya dia daripada tentera Badar. Ni masalahnya kita tak kuat seperti tentera Badar. Dia lari ke singa, tak lari ke tikus. Kalau kita ni tikus, jangan harap orang akan lari seperti lari daripada singa. Maknanya kalau kita ni tak ada standard sahabat-sahabat dulu dengan tawakal mereka kepada Allah, jangan harap syaitan akan lari. Kalau kita ni tak standing Sayyidina Umar, syaitan lari kat dia. Kita ni cuma satu je kita boleh, iaitulah Allah ni merahmati kita. Walaupun iman kita tak sekental para sahabat, tapi kita boleh minta kepada Allah apa yang sahabat minta. Kerana Allah Ta'ala tidak pernah menyekat mana-mana permintaan. Dia tak kata, kamu boleh minta bajet sekat ni. Pasal kamu ni, umat dah lewat sikit. Mana, ni contoh lah ni, contoh saya bukan menyamakan Allah dengan makhluk, minta maaf. Maha suci Allah dari disamakan. Maknanya, kerana level iman kita rendah, kita tak boleh minta benda tinggi. Itu tak ada. Allah Azza wa Jalla ni, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doakan kepadaku, apa yang kamu nak, aku boleh bagi. Maknanya, walaupun iman kita tak setinggi imannya malaikat, imannya para sahabat, tapi Allah dengan kasih sayang dan rahmatnya membenarkan kita minta kepadanya apa yang diminta oleh para sahabat. Jadi, kita minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan. Kita minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan iblis. Kita minta kepada Allah agar diselamatkan daripada musuh. Mintalah dengan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala membantu kita, memberi keamanan, kesejahteraan kepada kita, dan menjaga agama kita, dan mentaufikkan kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, maka Allah menyatukan hati-hati kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum. Dan kemudian ada pula orang-orang kafir dan munafik ni, dia kata kepada orang-orang yang beriman, ingatlah ketika orang munafik dan orang yang ada penyakit dalam hatinya, yakni ragu kepada Allah, ragu kepada Islam. Mereka berkata, orang-orang Islam itu telah diperdayakan oleh agama mereka, sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar bilangannya. Yakni adalah terjemahan ataupun syarahan penterjemah ni.
Yang ni mereka kata orang Islam tu telah diperdaya oleh agama mereka. Pada pandangan mereka, orang Islam ni kena tipu. Pada pandangan mereka, orang Islam ni tertipu. Tertipu dengan agama mereka. Mereka lah yang betul. Mereka rasa dialah benar. Sebab tu Abu Jahal boleh berdoa, ya Allah, menangkanlah pihak yang benar pada hari ini. Allah Ta'ala terima doa tu. Memang Allah Ta'ala menangkan orang yang benar. Tapi yang benar bukan Abu Jahal. Yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan penuh yakin, maka Allah akan menolongnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar bilangannya. Kerana Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Baik, kita berhenti setakat tu dululah hari ni. InsyaAllah hari ni pun kita kena banyak doa. Sehari dua hari ni kena banyak doa. Terutamanya kita minta agar negara kita ni diselamatkan daripada huru-hara. Jangan minta untuk huru-hara. Perang saudara tu jauh lagi lah. Tapi kita mungkin rasa benda tu tak akan berlaku lah tempat kita. Cuma mintalah Allah Ta'ala bagi kesejahteraan. Sehari dua hari ni kalau kita tengok kepada isu berita kak, kita sedang mengalami krisis politik lah. Orang tak habis lagi krisis COVID. Mari pula kluster politik ni. Petang semalam dah tarik sokongan kepada Perdana Menteri kan. Masuk berita dah semalam. Tak tengok berita. Tak tengok berita. Kita pun tak tahu. Tapi apa yang alhamdulillah kita ada sekarang ni ialah yang di Pertuan Agong. Maka dalam saat ini saya minta kita semua berdoa kepada Allah agar Allah bagi penyelesaian dan kesejahteraan untuk umat. Kita bukan minta siapa-siapa, tapi kita minta Allah Azza wa Jalla berikan kebijaksanaan kepada yang di Pertuan Agong untuk menyelesaikan kemelut yang tidak berkesudahan ni. Kerana dialah satu-satunya hak, tidak ada yang orang panggil mengalahkannya dalam negara kita ni lah. Mana satu kuasa yang mana orang tak boleh nak cabut. Saya pernah tanya guru saya, Syekh Hakami di Madinah dulu waktu saya belajar. Saya pernah tanya dulu, kepada siapa ketaatan paling besar sekali? Asal kami ni, pemerintahan kami ada dua orang pemimpin. Pertama Agong, yang kedua Perdana Menteri. Dia kata orang yang tidak terkalahkan kekuasaannya, maknanya orang yang tidak akan cabut, tepat itulah kita berpaut padanya. Saya kata, tapi yang jalankan semua kerja-kerja pemerintahan tu Perdana Menteri. Power dia duduk situ. Bukan pada Agong tu, dia simbol ketua negara. Tak, dia kata walaupun begitu. Sebab apa? Sebab kita tengok pada sistem khalifah dulu, kalaupun matinya khalifah diganti oleh anak dia yang masih belum baligh, ataupun diganti oleh anak dia yang masih kecil, yang belum dilayak nak angkat jadi khalifah, yang menguruskan kerajaan masa tu adalah memanda menteri. Tetapi simbol ketaatan tetap pada si kanak-kanak tadi. Kerana apa? Kerana dia adalah simbol penyatuan. Dialah paling kita taat. Dan kita minta Allah jadikan kepada dia penasihat-penasihat yang baik, bitanah as-salihah. Jadi dalam kes itu samalah dengan kita. Apa yang kita hari ini perlu, pemimpin-pemimpin kita perlu di saat ini adalah doa daripada rakyat-rakyatnya. Mendoakan kepada rakyatnya supaya mendoakan kepada pemimpinnya supaya Allah memberikan kepada mereka taufik, ilham, petunjuk yang baik. Siapa yang nak dilantik kita ni kena taat berlaku. Kalau naik zaman PH, kita taat pada pemimpin PH. Naik PN, kena taat pemimpin. Zaman dulu kita ni ikut je belakang. Memang itulah kerja kita rakyat. Tapi dalam masa ni pemimpin kita sangat perlu kepada doa. Kita sembang ABC pun,
Tak ada makna. Yang ada betul-betul makna ialah doa kita kepada Allah. Mintalah doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memimpin dan memberi taufik kepada yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan baginda untuk menyelesaikan kemelut ni. Letih dah kita. Siang kau frontliner. Tak habis-habis. Bukan Allah ni yang berlaku. Dia ni cerita ni daripada 98 lagi. Tahun 1998 lagi. Dah berlaku dah. Wallahu ta'ala alam. Malah komen panjang. Saya komen supaya kita doa. Tu je. Saya bukan nak komen. Walaupun hari ni sebut nama parti, tapi saya bukan nak sebut ABC ni yang patut, tapi saya minta kepada tuan-tuan kita semua, kalau mengikut sunnahnya, agama kita mengajar kita mendoakan. Jadi di saat inilah, kritikal inilah, kita minta Allah bagi kepada kita pemimpin yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memakbulkan doa kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.